Salam sejahtera kepada guru-guru dan juga ibu bapa. Pada hari ini, dalam sesi ini, saya nak berkongsi kepada ibu bapa, nak berbincang dengan ibu bapa dan juga guru-guru berkaitan dengan satu kemahiran yang sangat penting dalam perkembangan kanak-kanak. Kemahiran ini sepatutnya ataupun selalunya dikuasai oleh kanak-kanak secara semula jadi, bermaksud ia adalah sebahagian daripada perkembangan kanak-kanak. Namun begitu, kemahiran ini selalunya didapati mempunyai sedikit kekurangan di kalangan kanak-kanak yang ada keperluan khas, sama ada mereka tidak menguasai kemahiran ini ataupun mereka lambat menguasai kemahiran ini. Okey, kemahiran yang saya maksudkan adalah kemahiran laterality dan directionality. Okey, laterality dan directionality. Okey, apa maksud laterality dan directionality? Kita tengok ya. Laterality ini bermaksud kesedaran dalam sistem badan kita bahawa badan kita ini terbahagi kepada dua, iaitu bahagian kanan dan bahagian kiri. Okey, dan kesedaran ini membolehkan seseorang itu berfikir, merancang dan bertindak mengikut kedudukan sesuatu arah. Kedudukan sesuatu arah itu adalah directionality. Ya. Jadi kelewatan dalam perkembangan laterality ini turut menyumbang kepada kelewatan dalam kesedaran directionality ataupun kesedaran tentang kedudukan ataupun arah. Contohnya, kedudukan sesuatu objek. Buku ini terletak di atas meja. Bola itu terletak di bawah meja. Dan sebagainya. Konsep kanan, konsep kiri, tidak mengetahui konsep kanan atau sukar memahami konsep kiri, sukar memahami arah apabila kita sebut ke atas, ke bawah, condong atau ke tepi dan sebagainya. Okay? Kesukaran ini selalu kita lihat dalam kanak-kanak yang ada keperluan khas. Walau bagaimanapun, kemahiran ini ataupun perkembangan ini walaupun lewat, tidak semestinya kita tidak boleh ataupun kanak-kanak itu tidak boleh menguasai selama-lamanya ataupun sepenuhnya. Dengan latihan ataupun dengan latihan-latihan yang konkret dan berterusan, saya percaya kemahiran ini atau perkembangan ini boleh diterapkan ataupun kanak-kanak boleh menguasai kemahiran ini dengan latihan-latihan konkret secara berterusan. Jadi pada hari ini saya ingin berkongsi ataupun saya ingin tunjuk kepada guru-guru dan ibu bapa satu kaedah pengajaran yang menggunakan satu bahan bantu mengajar yang amat simple, yang amat mudah dan ringkas dan boleh disediakan oleh guru-guru dan ibu bapa dan ia tidak melibatkan kos yang tinggi. Dan kaedah pengajarannya juga adalah agak ringkas di mana guru-guru boleh mengajar ibu bapa ataupun memberi panduan kepada ibu bapa bagaimana ibu bapa boleh melaksanakan kaedah pengajaran yang membolehkan kanak-kanak meningkatkan kefahaman laterality dan directionality ini di rumah mereka sendiri. Jadi perkongsian pada kali ini saya akan menunjukkan cara menghasilkan bahan membantu mengajar yang berkonsepkan kemahiran arah secara berperingkat. Saya akan tunjukkan step by step macam mana untuk menghasilkan bahan bantu mengajar ini. Ini adalah bahan bantu mengajar yang saya telah hasilkan untuk mengajar murid-murid kemahiran laterality dan directionality. Bahan bantu mengajar ini senang untuk dihasilkan dan tidak memerlukan kos yang tinggi. Sekarang kita lihat bagaimana cara untuk menghasilkan bahan bantu mengajar ini. Mula sekali kita memerlukan beberapa kertas A4. Kita memerlukan beberapa kertas A4 seperti ini. Sebaik-baiknya kita ambil kertas A4 yang tidak berwarna. Maksudnya kertas A4 putih. Jika kita menggunakan kertas A4 berwarna, saya bimbang murid-murid kita mungkin akan
keliru ataupun mungkin akan hilang tumpuan disebabkan oleh warna kertas yang berwarna-warni. Kemudian kita memerlukan fail seperti ini. Fail seperti ini, fail hitam ataupun apa saja warna yang kita gemari yang ada penindihan seperti ini supaya kita boleh tindih latihan atau lembaran yang kita hasilkan. Seterusnya kita akan lihat bagaimana untuk menghasilkan lembaran yang pertama. Mula sekali, kita lukis satu kotak segi 4 yang berbentuk segi 4 tepat. Kemudian kita bahagikan kotak ataupun segi 4 tepat ini kepada 2. Selepas itu, kita labelkan. Label itu penting ya. Macam di sini saya labelkan ia sebagai latihan 1. Pada awal sekali, saya akan mula mengajar laterality dan directionality untuk arah ke kanan dan ke kiri. Saya tulis dulu ya, saya labelkan ke kanan dan ke kiri. Saya akan mengajar konsep ke kanan dan ke kiri. Selain daripada ke kanan dan ke kiri, kita juga boleh menggunakan konsep ke luar atau ke dalam. Tapi saya lebih gemar menggunakan konsep ke kanan dan ke kiri. Selepas itu, kita mula untuk melukis arah ataupun arrow. Pertama sekali, di kotak yang pertama ini ke kanan, seperti ini. Dan di kotak yang kedua pula ke kiri, seperti ini. Selepas itu, kita juga memerlukan beberapa penutup botol mineral, air mineral yang tidak dipakai. Okey, saya memerlukan, kita memerlukan beberapa, sekurang-kurangnya 4. Okay. Penutup botol ini kita akan gunakan kemudian. Tapi buat masa ini, kita akan gunakan penutup botol untuk melukis bulatan seperti ini. Okay. Di kotak yang pertama dan di kotak yang kedua juga. Selepas itu, saya akan ambil 4 penutup kotak botol air mineral dan saya akan lukiskan arah. Boleh guna apa jua pen, apa jenis warna pen pun, tapi saya lebih gemar menggunakan satu warna saja untuk tujuan yang sama, iaitu tidak mengelirukan anak murid kita. Supaya anak murid kita tidak keliru dan jelas tentang apa yang kita hendak mengajar. Okey, baik ibu bapa dan juga guru-guru, lembaran ataupun BBM kita yang mudah dan ringkas untuk mengajar laterality dan directionality telah siap. Sekarang kita lihat bagaimana kita boleh menggunakan BBM ini. Baik, kita lihat cara menggunakan BBM ini dengan BBM yang telah saya hasilkan ya. Okey, pertama sekali kita akan mengajar tentang konsep ke kanan dan ke kiri ataupun keluar ke atau ke dalam. Okey. Sebelum memulakan proses pengajaran, sebaik-baiknya kita modelkan kepada kanak-kanak ataupun kepada anak murid kita bagaimana ataupun apa yang kita nak mereka lakukan. Okey, murid-murid. Okey, kita minta murid-murid suaikan. Okey, suaikan ataupun kita minta murid-murid cari arah yang sama. Okey, kalau di sini ke kiri. Sambil kita model, sambil kita tunjuk, kita juga menamakan arah itu, iaitu ke kanan dan ke kiri. Okey, jika anak murid kita contohnya meletakkan arah seperti ini, maka kita tunjuk kepada dia ataupun kita bimbing dia untuk ke arah yang betul. Okay. Selepas kita rasa anak murid kita telah menguasai kemahiran yang pertama atau latihan pertama, iaitu ke kanan dan ke kiri, maka kita boleh bergerak ke latihan yang kedua, di mana di latihan kedua saya akan fokus kepada konsep ke atas dan konsep ke bawah. Okey, caranya masih sama. Kita modelkan, kemudian kita minta anak murid atau pelajar-pelajar kita
untuk mengikuti atau untuk melakukan. Kemudian selepas anak murid kita dah menguasai latihan kedua, iaitu ke atas dan ke bawah, proses ketiga atau peringkat ketiga adalah untuk menguji kefahaman dia. Sama ada dia faham tak kemahiran yang telah diajarkan kepadanya. Maka dalam latihan ketiga, saya telah gabungkan dua konsep yang telah kita ajar sebelum ini, iaitu konsep ke kiri dan ke kanan dan ke kiri, kemudian konsep atas dan konsep bawah dengan pendekatan yang sama, iaitu kita minta anak murid untuk sesuaikan atau untuk mencari arah yang sama. Setelah anak murid kita, murid-murid kita telah menguasai ketiga-tiga latihan ini, di mana kita mengulang, kita perlu mengulang, kita perlu membuat banyak repetition sehingga kita betul-betul pasti yang murid-murid kita atau pelajar-pelajar kita telah menguasai kemahiran yang diajar. Maka kita boleh bergerak kepada latihan yang keempat, iaitu optional, di mana kita mengajar tentang arah condong ke atas dan condong ke bawah. Okay, dengan pendekatan yang sama, kaedah yang sama, iaitu kita modelkan apa itu condong ke atas dan apa itu condong ke bawah dan meminta murid-murid kita untuk melakukan aktiviti ini. Baik, aktiviti ini adalah sesuatu yang sangat mudah, ringkas, tidak merumitkan, penghasilan bibian pun tidak merumitkan. Dan tidak melibatkan kos yang tinggi juga. Ibu bapa juga boleh mencuba aktiviti ini di rumah, selain daripada menjalankan aktiviti ini di sekolah. Pada masa yang sama, guru-guru juga boleh membimbing ibu bapa untuk menghasilkan alat bantu mengajar seperti ini dan juga cara mengajar supaya ibu bapa boleh cuba untuk anak mereka di rumah.